Adakah kita menuju kemelesetan ekonomi? Itu soalan yang ramai bertanya sekarang ni ya. Okey, kita berbincang secara casual lah. Dalam ni saya akan tunjukkan banyak data-data macam mana kita nak tengok sesuatu ekonomi itu menuju kemelesetan ataupun kegawatan ekonomi ya. Okey. Tujuan saya buat video ni supaya anda lebih tahu bahawa apa yang kita fikir tentang duit, wang ataupun mata wang selama ini adalah salah. Okey, kita sebenarnya tidak memahami sistem kewangan ini dengan betul. Dengan itu kita teruskan video kita ya. Selamat sejahtera kepada yang mengikuti video ni. Okey. Seterusnya tolong subscribe. Tolong just hit button subscribe, like dengan share supaya anda boleh ikuti video-video yang bakal saya kongsikan di hari akan datang. Okey, dan juga share pada kawan-kawan, kenalan yang memerlukan panduan di kala ekonomi yang tidak menentu ni ya. Seterusnya apa yang kita tengok, inflasi. Apa itu inflasi sebenarnya? Okey, ramai tidak faham inflasi ya. Okey, katakan baru-baru ni kita kecoh pasal ayam, harga ayam naik ya. Sebenarnya bukan harga ayam yang naik ya, tetapi kuasa membeli kita kurang. Duit kita hilang nilai dia. Okey. Contohnya 1970 dalam gambar raja ni ya, 1970 kita tengok boleh dapat 4 cawan kopi ya ataupun teh. Okey. Tapi hari ni ya, RM1 ni ya dapat setengah cawan je. Masuk dia tu satu cawan dah RM2. Okey. Satu cawan dah RM2 sekarang. Dulu kalau RM2 boleh dapat 8 cawan. Sebab RM1 dah 4 cawan. Alright. Sebenarnya kuasa membeli duit, membeli pada duit itu semakin susut. Alright. Itu dipanggil inflasi. Nanti follow video ni sampai akhir, saya akan tunjukkan macam mana kita nak tengok inflasi ni. Okey. Stay tune Seterusnya, selain daripada inflation, ada satu lagi, stagflation. Stagflation ni lagi buruk padahnya. Okey. Stagflation ni inflasi tu cuma duit kita hilang nilai sedikit demi sedikit. Tapi stagflation ni dia sekali akan mengakibatkan duit kita hilang nilai dia. Okey, apa contoh dia yang kalau kita boleh tengok stagflation kita boleh tengok ada simptom dia. Okey, simptom dia macam tadi saya cakap, inflasi dia akan naik sentiasa naik. Barangan akan sentiasa naik. Lepas tu anda boleh tengok GDP dia. GDP dia gross domestic product keluaran, panggil keluaran kasar dalam negara. Okey, dia akan menurun, sentiasa menurun. Ya, tanda-tanda dia stagflation. Satu lagi, peluang pekerjaan semakin kurang. Maksudnya ramai yang akan menganggur. Okey, menganggur. Okey, dalam lagi satu yang ini aktiviti ekonomi. Maksudnya contohnya kedai-kedai, kilang-kilang, semua akan terjejas. Terjejas dia punya pengeluaran dia ataupun penjualan dia, kitaran dia lah. Okey.
Yang seterusnya ialah kalau kerajaan, dia berpunca daripada kerajaan jika apa-apa implementation lah daripada kerajaan, daripada polisi kerajaan yang kurang memberansangkan, yang kurang memberansangkan, yang tidak dapat menarik pelabur luar datang, boleh juga menyebabkan stagflation. Ini kena ada tanda-tanda ni lah, bukan satu je. Okey, kena ada tanda-tanda yang saya sebutkan sekarang ni ya, stagflation. Ini paling mudarat lah ya. Okey, seterusnya selain tu dia ada deflation pula, lagi satu kategori ya. Okey, deflation ni sebenarnya dia berlawanan dengan inflation. Okey, tadi saya sebut barangan akan naik dalam inflasi. Okey, mata wang kita semakin susut. Tetapi jika berlaku deflation, barangan dia teruk turun dengan mendadak. So apa dia punya simptom yang boleh kita sebelum berlaku deflation ni atau tengah berlaku deflation ni, simptom yang kita boleh dapat tahu adalah dia ada dua kategori di sini ya, dua. Okey, demand akan berkurangan. Demand maksudnya demand barangan apa semua, pembelian ataupun perkhidmatan akan kurang. Kenapa dia kurang? Okey, global punya recession, maksudnya kegawatan ekonomi dunia lah. Maksudnya bila satu dunia kegawat, tak ada permintaan sebab dia orang tak nak beli, dia orang nak save duit. Okey, negara lain lah. Okey, physical acceleration ni macam pergerakan acceleration physical ya. Okey, decline in confidence ni macam kita kurang confidence. Okey, confidence rakyat kurang ya, bukan dekat negara kita je, seluruh dunia dia jadi macam tu lah. Fail in money supply, maksudnya fail in money supply ni dia gagal, dia supply kewangan kita dia akan gagal. Okey, kegagalan dalam sistem supply kewangan kita lah. Okey, di satu lagi side ni, lower cost of production ni dia kos untuk membuat sesuatu barangan terlalu rendah. Okey, terlalu rendah, dia jadi terlalu rendah sebab contohnya kemungkinan yang boleh menyebabkan benda ni berlaku adalah harga minyak mentah dunia menyusut, turun Okey, kedua teknologi yang kita pakai ni, contohnya teknologi yang kita pakai sekarang, ramai dah tak buka kedai, dia buat online saja. Okey, itu pun sebab teknologi. Benda tu akan menyebabkan kita punya kos kurang. Okay. Yang seterusnya, appreciation atau falling import prices. Okay. Dia mungkin price yang kita nak import ni mungkin boleh jadi rendah ataupun sangat tinggi. Boleh salah satu faktor dia, causes of deflation. Ingat dia bertentangan dengan inflation. Alright. Okey, seterusnya, apa pandangan anda bila tengok gambar ni? Okey, apa pandangan anda bila tengok gambar ni? Okey, ini adalah mata wang Venezuela. Okey, dia orang buang dalam tong sampah ya. Kenapa? Dia orang dah print banyak sangat duit. Okey, berlaku inflation. Dia berlaku hyperinflation. Okey, bila hyperinflation, duit tu dah menjadi tidak ternilai. Okey, dia kena seimbang. Duit ni dia kena seimbang. Dia macam mana kena seimbang? Bila terlalu banyak duit
di dalam pasaran, dia akan mengejar barangan dengan perkhidmatan yang tidak seimbang. Duit banyak, tapi demand dia punya barangan dia sikit. Jadi menyebabkan duit tu hilang nilai. Okey. Ini contohnya, banyak negara yang berlaku macam ni. Contoh 2015 di Greece, 2008, 2009 di Zimbabwe, dan yang terbaru di Venezuela. Ya. Kenapa saya share semua data ni, saya explain benda ni, kita kena faham kitaran kewangan tu macam mana. Alright. Okey. Seterusnya kita akan ke video yang berikutnya. Kat situ saya akan terangkan dengan data dengan lebih terperinci macam mana kita nak tengok sesebuah negara tu tengah print duit banyak ke apa ke, dia punya harga komoditi, inflation, harga rumah, semua kita boleh cek daripada benda ni. Kita boleh tahu, kita boleh baca pergerakan pasaran. Okey, jom kita pergi tengok. Alright, kita teruskan dengan kita punya video. Okey, dalam chat-chat ni saya akan tunjukkan data money supply. Okey, biasanya saya akan ambil US. Okey, sebab US merupakan negara ekonomi utama dunia, dan dolar mereka digunakan sebagai pertukaran asing. Okey, sebab tu mereka sangat penting. Mereka kuasa besar utama dalam dunia. Jadi kita kena tengok prestasi mereka. Sebab tadi saya tunjuk Venezuela kalau bankrupt tak ada kesan sangat pada negara lain, tapi kalau US kena macam tu, satu dunia akan merana. Alright. Kedua yang anda kena bagi perhatian adalah China sebab kuasa ekonomi kedua terbesar dalam dunia. Okey. Sekarang kita tengok saya ada dua kat sini M1 money stock dengan M2 money stock. Okey. Cuma fokus yang saya cakapkan tadi. So M1 ni dia mewakili duit cash. Maksudnya contohnya duit dalam ATM, kita boleh keluarkan segera. Okey. Contoh-contoh duit yang dalam ATM apa semua, dia tergolong dalam M1 money stock. Apa-apa yang kita boleh tunaikan segera tu dalam kategori M1. M2 ni contohnya macam SB ke, tabung haji ke, ataupun fixed deposit. Ia memerlukan sedikit masa lah, mungkin 1 hari, 2 hari, macam tu. Ataupun unit amanah mungkin mengambil 1 minggu, macam tu kan. So yang tak boleh tunai segera termasuk dalam M2 ni. Alright. Okey, saya buka chat ni. Terkejut tak terkejut tengok chat ni? Okey, terkejut tak terkejut, saya akan explain why. Okey, ini M1 duit cash. Duit cash yang boleh ditunai segera. Bandingkan daripada data ni diambil 1975 hingga ke 2021. Okey, cash yang dia orang print ni makin lama makin naik sikit. Still stable lagi kan. Okey, 2010 naik, start naik. Bayangkan selepas pandemik tahun lepas, boom,
sekali dia mencanak. Okey, ini satu petanda yang kurang baik ya. Okey, kita ni dilimpahi dengan wang kertas kertas sahaja. Dia boleh dihilang nilai bila-bila masa sahaja ya. Okey, dia orang print begitu banyak duit ya, dalam masa kurang setahun. Alright, lebih kurang ya, Mac 23, maksudnya masa pandemik ya, dia orang print. Alright, ini untuk M1. Kita perhatikan pula M2. Boom, naik juga garisan biru tu sekali naik okey. Mencanak naik. So agak ngeri jugalah tengok ni. Okey. By the way, yang diletak putih-putih ni, kat sini ada putih, ni putih kan. Okey, kat sini ada putih. Okey, ini adalah waktu recession mereka. US masuk recession. Okey. Waktu ni. Maksudnya tahun 2008, 2009 lah. Yang ini 2001. Okey. 2001. Dia orang masuk recession. Yang ini last year. Okey. Okey, ini untuk money stock Okey. Kita off dulu. Kita pergi kepada real M1 money stock dengan real M2 money stock. Okey. Apa perbezaan dengan tadi tu? Yang ini di alam maya. Yang ini duit yang betul-betul yang kita boleh pakai. Maksudnya yang ada fizikalnya duit. Okey. Tengok fizikalnya duit. Mencanak juga. Ya. Okey, kita bandingkan dengan real M1 ni dengan real yang bukan M1. Maksudnya yang bukan real. Nampak tak? Nampak tak? Nampak tak sini? Perbezaan dia 7.2 bilion 18.1 bilion. Okey. Perbezaan dia. So, ini menunjukkan apa tau? Duit fizikal kita sikit je. Duit fizikal kita sikit. Duit yang kita boleh nampak tak angka saja. Contohnya anda pergi ATM, anda ada 100,000 dalam tu, anda tekan, dia memang tunjuk 100,000. Yang ini. Inilah. Angka saja. Tapi fizikal, anda tak boleh keluar 100,000 sekali dekat ATM maupun dalam kaunter. Inilah duit tu. Maknanya fizikal kurang daripada apa yang terkandung dalam simpanan bank. Okey. Ini agak kritikal lah. Kenapa? Sebab katakan tiba-tiba semua rakyat nak keluar duit. Okey. Semua rakyat US dia nak keluarkan duit sekali pergi. Dia tak boleh bagi. Dia terpaksa shutdown bank dia. Dia terpaksa shutdown bank dia sebab dia tak ada tunai. Tunai ada ni je. Okey. Tunai yang dia boleh bagi hari ini je dia ada. Tapi yang simpanan dalam dia punya bank oleh rakyat-rakyat apa semua adalah lebih. Okey. Ini salah satu faktor yang boleh trigger panik dan boleh mengagalkan sistem perbankan. Alright, ini M1
Kita tengok M2 pula. M2 alright. M2 real money ya. Real money. Okay. M2 money stock. Tengok, ini pun sama saja. Tunai yang disimpan untuk M2 ni pun sikit sahaja. Okey. Tunai dia hak ni je. Tapi deposit yang dipegang oleh rakyat mereka adalah tinggi. Tapi tunai sikit. Okey. Tunai ni M2 yang macam saya cakap tadi, simpanan yang macam fixed deposit yang tak boleh ditunaikan dengan segera. Mungkin ambil 1 minggu, 2 minggu, sebulan pun ada kan. Contohnya lah simpanan yang macam tu lah, M2 ni kategori. Okey. Jadi stok fizikal duit tu memang sikit. Okey. Okey, kita dah tengok ni M1, M2. Kita akan ke seterusnya. Saya akan tunjuk. Okey, velocity. Nampak sini ya. Velocity of M1 money stock dengan velocity M2 money stock. Okey, apa ni? Apakah velocity yang dimaksudkan velocity M1 M2 ni? Okey, velocity ni pergerakan duit. Pergerakan duit maksudnya kelajuan duit tu boleh bergerak. Boleh kan? Okey, contohnya RM10 tu, RM10 yang awak belanjakan dekat kedai, RM10 yang sama, berapa kali dia boleh bertukar tangan? Maksudnya awak belanja RM10, kedai yang awak belanja tu mungkin dia belanja dekat nak beli makanan dekat kedai sebelah. Okey, mungkin kedai sebelah tu dia ambil RM10, mungkin dia buat top up untuk phone dia ke kedai sebelah. Dan kedai top up pula tu, dia ambil RM10 tu, dia mungkin beli spare part untuk phone, untuk telefon dia. Okey, itu contoh dia berapa laju dia boleh berkitar satu sekeping duit tu. Okey. Lagi laju, lagi baik. Okey, sebab pergerakan duit tu lancar, dia tak sangkut. Okey, kita tengok dia velocity M1 ni, M1 saja. Kita tengok. Ini tengok. Boom. 2019 terus menjunal sampai ke tahun ni ya. Alright. Okey, ini satu petanda yang tidak baik juga. Tidak baik ya. Dia start 2008 ada satu kegawatan ekonomi dekat US. Okey. Sejak tu velocity untuk M1 ni dia makin turun. Then 2020 terus jatuh. So kitaran duit tu slow. Okey, tak laju dah. Okey, kita tengok velocity 2 pula. Saya offkan M1 pun sama. Alright, dia pun sama. So dia agak kritikal jugalah ya. Okey, untuk yang M1 ni, kalau tengok dia start jatuh tahun 2000. Okey, tahun 2000 dia start jatuh. Sebab tahun 2000 ada recession juga. 2021 kat sini ya. Dia ada recession satu. Yang warna putih ni biasa recession dia lah. Ni 2008. Okey. Okey, pergerakan dia start jatuh 2000. Tahun 2000 sampailah sekarang. Sekarang yang
worst dia jatuh merundung bila kena time COVID. Okey, kenapa bila jatuh merundung ni tidak baik? Sebab wang tak bergerak, wang dah tersangkut di satu tempat. Okey, bila satu tempat tu kitaran tak ada pusing, so ekonomi tak dapat build, ekonomi tak dapat bergerak. Okay, kenapa dia jatuh merundum macam ni tu? Sebab dia ada lockdown kan. Okey, lockdown. Okey, sekarang apa yang saya nak cakap, bayangkan dengan duit yang dia print tadi saya tunjuk stok M1 tu, tapi duit fizikal tak ada, ditambah duit fizikal kurang dan ditambah duit tak bergerak. Agak-agak ngeri ke tak ngeri? Okey, ini satu petanda yang agak kurang baik saya tengok yang kurang baik yang boleh mencetuskan kebankrapan atau muflis atau silah hari bulan. Sistem perbankan dia boleh di shutdown kan. Okey, sekarang ni Fed ni ialah singkatan untuk Federal Reserve lah. Kita panggil Fed, FED lah. Federal Reserve adalah macam tugas mereka sebagai bank negara lah. Macam kat Malaysia ni ada bank negara Malaysia kan. Mereka bertindak sebagai bank negara mereka lah, Fed lah. Kita panggil Fed short form. Okey, mereka sebenarnya dah tersepit sebenarnya. Mereka tersepit, mereka tidak ada pilihan. Okey, mereka tidak ada pilihan. Sebab apa saya cakap tersepit? Mereka tak ada option lain. Ada dua pilihan saja bagi mereka. Sama ada terus continue print duit, dan satu lagi bagi interest rate yang zero. Interest rate zero dia orang turunkan. Okey, next saya akan tunjukkan interest rate pula. Kenapa interest rate tak boleh kurang apa semua. Saya akan tunjukkan data dia lah. Okey. Okey, baik. Kita tengok seterusnya interest rate. Okey. Interest rate bagi bond mereka lah, bond kerajaan. Okey. Bond kerajaan, kita tengok 1 tahun punya interest yang dia beri kepada pelabur. Tengok. Sampai ke hari ni terus ke angka 1. So mereka sebenarnya dah, macam saya cakap tadi lah, mereka dah tersepit sebenarnya. Okey, mereka dah tersepit sebenarnya, dah hampir kosong. Maksudnya kalau anda anda beli bond kerajaan US, dia tak bagi interest apa-apa. Okey, dia tak bagi interest apa-apa. Okey, bayangkan dia sentiasa menurun. Dia sentiasa menurun. Okey, so ini satu petanda yang tidak baik jugalah. Mereka tidak berupaya membayar pelabur-pelabur dividen. Dia tak boleh nak bayar. Okey, pada 1980 amat tinggi. Amat tinggi sebelum dia crash. Di 1980 ada satu recession juga yang berlaku. Okey, dia crash. Sampailah hari ini dia tak pernah naik. Dia makin turun-turun, hari ini dah kosong. So kalau kita tengok sejarah ni, sekarang masa yang paling teruk sepanjang sejarah ni. Kalau anda tengok daripada tahun 1962, okey, sampai ke hari ini, kita tengok interest rate yang paling teruk dalam sejarah. Okey, itu yang saya cakap. Anything can happen. Apa-apa boleh berlaku bila-bila masa sahaja. Okey, right. Itu untuk setahun. Okey, katakanlah anda simpan, anda kata
Okey, saya nak simpan 30 tahun sebab bond dia boleh sampai 30 tahun. Anda boleh beli sampai 30 tahun dia akan bayar. Tengoklah. Tengok. Pam. Okey. Tengok dia punya maturity dia. Okey. Tak sampai 1. Okey, dia below daripada tu. Dia orang tak boleh naikkan benda ni. Okey. Dia bila dia naik, okey, apa akan berlaku bila naik? Stock market akan crash. Okey. Stock market akan crash, kegagalan bank akan berlaku, property dia orang akan property market akan terjejas. Okey. Itu kalau saya nak explain memang detail lah. Mungkin saya akan buat video yang lain lah. Macam mana benda tu akan berlaku. Okey. Okey, dalam ni saya just nak fahamkan anda faham je data-data yang penting yang kita perlu tengok. Okey. Seterusnya saya akan explain sikit pasal kita pergi tengok sektor rumah pula. Macam mana sektor perumahan mereka, sebab sektor salah satu sektor yang penting sektor hartanah ni. Okey, kita tengok Okey. Kita tengok perumahan yang baru Okey. Rumah yang baru yang kategori 150,000 ke 199,000 ke 200,000 lah. Okay? 150 ke 200,000 anggaran rumah yang dijual pada harga ni. Okay. Untuk kategori ni menurun sebab apa? Dekat sana sebab kalau harga ni rumah dia kecil lah, of course lah. Okay. Dia makin lama makin menurun. Dah lebih kurang 10 tahun dia macam stagnan je. Kan? Stagnan. Pop, turun. Okay, lagi satu penurunan ni adalah satu petanda orang. Biasa orang yang beli rumah ni mungkin income dia rendah kan. Jadi banyak ramai yang kehilangan pekerja ke, tak ada saving, tak ada apa semua, mereka tak dapat membeli lah, hilang pekerjaan kan. Terus pasal sales ni dia menurun. Okey. Untuk kategori 200 ke 300,000 yang ni 200 yang ke 300,000. Okey, kita tengok Okey, jadi kalau tengok daripada 2010 dia menaik. Dia mendata naik Okey. Dia dekat peak bulan 1. Masuk je sebelum COVID lah. Okey. Masuk dia dah masuk 1 hari bulan 5. Okey, 1 bulan 4. Okey. Bulan 7 dia dah mencanak dia dah mencanak. Kita tengok secara ni baru kita boleh tengok jelas. Okey. Okey, ini semasa lockdown lah. Okey, lockdown. Okey, dah lockdown dia punya sales tiba-tiba naik. Okey. Okey, naik. Lepas tu dia mula turun. Dia turun, naik sikit, dia dah turun. Okey. Satu petanda yang tidak baik jugalah. Dia dah mula turun. Maknanya kemampuan orang untuk membeli ni turun. Okey. Itu untuk yang 300,000 Kita tengok yang Okey.
Yang 300 ke 400 ribu. Okey, sama. Dia menjunam. Okey, data dia menunjukkan penurunan yang agak ketara. Okey. Dia turun, menjunam. Maksudnya orang makin kurang membeli. Okey. Ini satu petanda yang tidak baik jugalah. Okey. Kenapa saya cakap tidak baik? Sepatutnya duit banyak kan, dia print duit banyak-banyak. Sepatutnya banyak duit, banyak harta nak boleh beli kan. Sepatutnya rakyat dia banyak duit, tapi tidak, dia turun. Sebab velocity yang saya masukkan tadi, velocity, duit tu tak pergi habis. Okey, ni satu masalah yang besar. Okey, seterusnya kita tengok yang rumah yang 50,000 yang 500 ke 750,000 dolar. Okey, yang ini naik. Okey, anda mesti tanya kan, kenapa range ni semua naik. Okay. Kenapa? Salah satu sebab dia, okey, senang je. US punya polisi, diorang lebih utamakan orang yang kaya. Okey, jadi duit yang di print tu dia akan bagi pada sektor ataupun company yang tertentu saja. Okey, bila tertentu, mereka mestilah orang yang ada kenamaan. Okey, mungkin CEO dalam sesuatu company. Okey, contohnya lah Elon Musk ke, ataupun macam CEO Google kan, CEO Google ke, contohnya lah, mungkin dia bagi orang-orang yang kenamaan begitu. So dia orang ambil duit ni, dia orang beli. Sebab tu harga range rumah ni, dia punya sales dia naik. Okey, selain tu kita tengok okey, ini pun sama. Ini over. Okey, sekejap kita tutup ni. Okey, ini yang kategori yang 750,000 ke atas. Okey, ini memang VIP habis lah. Sebab itu dia graf dia flat. Sebab rakyat biasa tak mampu nak miliki rumah-rumah macam ni. Okey, cuma pembelian ni semua VIP, yang orang-orang memang kaya je. Okey, tengok kat sini ya. Dia punya data pun meningkat. Alright, dia punya data semakin meningkat. Yang terbaru dekat sini. Alright, kita tengok. Nampak tak? Okey, sebab tu saya cakap duit-duit ini akan pergi dulu pada orang-orang kaya dulu, baru dia akan mengalir turun kepada rakyat biasa. Okey, mereka boleh dapat duit ni sebab sekarang waktu yang baik, dia orang beli, ada duit, so dia orang beli. Alright, itu untuk perumahan. Kita tengok macam saya akan cuba semak rental. Macam mana keadaan rental dekat dia orang. Okey, rental vacancy rate for United States turun. Okey, rental rate ni masuk dia rental rumah sewa.
turun dia punya ini adalah rate maksudnya dia punya harga sewa dia turun sebab ialah terlalu banyak unit dalam pasaran, orang nak sewa kurang, rumah banyak, so dia akan turun harga sewa, dia akan turun. Alright. Kita tengok apa yang kita boleh tengok lagi dekat property. Sebab hartanah ni dia macam tulang belakang, dia selain stock market, pasaran hartanah dia salah satu tulang belakang bagi sebuah negara. Itu saya rasa itu yang paling penting lah. Paling penting untuk bahagian hartanah ni. Okay. Seterusnya kita pergi kepada komoditi pula. Okay. Komoditi ya. Okay, komoditi. Alright. Komoditi ni banyak. Komoditi ni, of course, emas, minyak, banyak dia punya tu. Crude oil, cotton, lepas tu jagung, kopi, copper, koko, banyak dia punya ni. Okay. Dia punya komoditi ni banyak. Alright, kita tengok gold. Gold. Okay. Okay. Ini data daripada 1968 sampai ke hari ni lah. Okay. Kita tengok dekat sini. Masa recession 2008 dia naik mencanak juga. Okay. Samalah untuk sekarang ni. Dengan money supply dulu sikit, tak banyak, tapi dia mencanak macam ni kan. Cuba bayangkan dengan money supply, dengan hutang yang dia ada sekarang ni, maka dia nak menuju ke mana? Gagak. Okay, kita boleh fikir secara waras lah. Alright. Dulu dengan duit dia tak paling banyak, dia dah sampai ke sini. Sekarang tengoklah dia punya duit print dengan fizikal duit tak ada, dengan duit tak bergerak. Okay. Nanti saya, sebab saya ada melabur dalam emas juga. Okay, nanti saya video-video akan datang, boleh follow. Saya akan buat satu-satu video tentang sesuatu topik. Okay, komoditi ni bila ekonomi meleset, biasanya dia akan mencanak komoditi. Okay, kita tengok minyak lah, crude oil. Dia naik. Okay. Dia jatuh masa tahun lalu. Hari ni dah naik. Okay. Begitu juga. Contohnya, kita tengok barley. Barley pun salah satu komoditi. Kita offkan crude oil. Okay. Tengok. Naik. Okay. Ini tahun lepas, recession, masa lockdown, tengok hari ni. Okay. Saya ambil contoh yang simple je. Okay. Corn ni jagung. Okay. Okay. Kita yang pasal saya cakap tadi, harga ayam naik. Sebab apa? Dedak dia tu dia buat daripada jagung. Okay. Nampak tak harga dia naik macam mana? Daripada lockdown sampai harga tahun ni. Okay. Dia terus naik. Terus naik, tak berhenti. Okay. Sebab itulah harga ayam naik. Salah satu sebab ni lah. Salah satu sebab.
Okey, sebab makanan dia naik harga. Okey, apa yang kita ada lagi? Okey, LNG ni gas lah, gas. Okey, naik juga. Okey, tu dia naik, jatuh, pop dia naik balik. Okey, sebab tu saya cakap bila ekonomi gawat ni, kalau nak tahu macam mana, semua commodities akan naik. Okey, tengok kelapa sawit. Kelapa sawit dah naik ke mana daripada tahun lepas, tengoklah harga sekarang. Okey, saya ada satu lagi saya nak tunjuk. Okey, fish and meat. Tengok ni naik daripada 2017 dia tak berhenti dia naik. Fish and meat. Fish meat ni ikan dan daging. Alright, so ini menunjukkan bahawa inflation sedang berlaku. Macam saya terangkan awal-awal dulu, inflation berlaku sebab nilai mata wang kita semakin menurun. Alright, okey, itu pasal komoditi. Okey, banyak komoditi sini banyak komoditi. Okey, saya ambil yang penting-penting je. Okey, seterusnya kita pergi kepada inflation lah. Inflation, macam mana nak detect inflation? Kita tengok seterusnya. Okey, kita ke segmen inflation seterusnya. Okey, inflation ni kita tengok sekali 20 tahun punya break even. Break even maknanya purata untuk 20 tahun. Okey, apa tak dia naik? Okey, ni last year. Okey, last year sebelum COVID, lockdown COVID. Untuk pengetahuan, lockdown mereka dengan kita lebih kurang sama saja. Lebih kurang sama saja pada bulan Mac. Okey, so lepas lockdown tu, tengok inflasi naik sampai ke hari ini. Okey, lagi satu saya nak highlight kat sini. Yang ditunjukkan di sini 2.4%. Sebenarnya mereka dah adjust data ni. Okey, data-data untuk inflasi ni mereka akan monopoli. Okey, yang lain kita boleh dapat keturunan lah, 90% kita boleh dapat keturunan. Untuk inflasi ni tidak, sebab mereka dah monopoli data ni. Okey, nampak tak? 10 atau 12 tahun yang lepas. Okey, semua ni dia orang dah monopoli. Dia orang dah adjust data ni. Okey, macam mana dia orang adjust data ni? Dalam inflation ni, dia orang nak ambil data inflation ni. Okey, dia orang akan masukkan komoditi-komoditi yang saya tunjukkan sebentar tadi. Ingat tak? Dia akan masukkan komoditi. Okey, nampak komoditi semua sedang naik kan? Okey, harga komoditi semua naik. Okey, sepatutnya inflation naik. Tetapi apa yang mereka buat? Mereka remove komoditi yang membuat kenaikan. Mereka ambil komoditi dan CPI yang tidak mencanak. Contohnya kalau anda ambil cotton, dalam komoditi cotton semua dia tak mencanak, dia stabil. Okey,
dia orang akan masukkan data-data komoditi yang harganya tidak naik ataupun naik sedikit saja. Sebab itu kita punya kadar inflasi ni dia tak mencanak naik. Okey. So data ni dia orang dah monopoli ya. So kalau nak tahu apakah komoditi yang dia orang ada masukkan di situ, itu saya kena itu panjang lebar. So saya tak sempat nak buat dalam video ni. Mungkin di lain masa, di lain video mungkin saya boleh terangkan benda tu. Okey. Tapi kita tak dapat data sini yang betul. Sini dia bagi 20.4% saja. Saya tengok pun saya mustahil saya cakap data ni. Okey. So tak apa. Kita ada cara lain cari data dia. Okey. Kita ada calculator. Inflasi punya calculator. Alright. Okey. Contoh dekat sini. $100 1980 tahun 1980 hari ini bernilai $332. Okey. Ini menunjukkan average dia, average untuk 1980 ni, 1980 lebih kurang 40 tahun, average dia dalam 2.97 setiap tahun inflasi dia. Okey, ini purata, dia ambil purata tau. Purata. So kalau dulu punya duit 40 tahun dulu $100, hari ini dia punya nilai dia 332, naik hampir 3 kali ganda. Okey, kita tengok dekat bawah ni inflasi 1980. Tadi macam saya tunjuk graf tadi, dia ada berlaku kemelesatan ekonomi 1980 Okey, dia naik mencanak Okey, cuba tengok inflasi. Inflation 2021 5.25. Okey, dia cuma bagi di sini pula, dia cuma bagi 2.4% saja. Okey. Okey, ini pun secara anggaran saja dan saya anggaran saya dia lebih lagi setakat ni sebab komoditi, saya cakap komoditi komoditi dia tak masukkan yang di sini. Okey. Di sini kenapa saya cakap lebih, saya cakap kurang sebab contohnya perumahan dia harga dia naik lebih 25% dalam setahun. Okey, 25% dalam setahun dia naik daripada tahun lepas ke hari ini. Okey, so dia tak tertera di dalam kita punya kalkulator lah, sebab dia tak ambil figure tu. Okey, itu sebab itu aset, itu kategori asset inflation dia cakap. Ini inflation barangan dengan services, good and services. Alright, kena tahu beza, jangan campur adukkan. Alright. Okey, kalau kita tengok 20 tahun lepas dengan tahun ni, okey, kita tengok RM5.7%. RM100 tahun lepas, hari ni dah jadi RM105. Okey, cepat menyusut cepat dia menyusut. Okey, itu untuk barangan dan services saja. Macam saya cakap tadi, tak termasuk dalam sektor inflasi aset. Okey, aset contohnya rumah alright. Okey, tengok inflasi untuk tahun lepas 1, 2, 3 saja. Bila tahun ni dia dah double berapa daripada tahun lepas dengan ni, setahun saja. Okey, angka ni dia akan terus naik jangkaan saya dia akan terus naik. Okey, anda boleh tahu sendiri Okey, dekat sini kita boleh tahu. Okey, ini data dia, data PAP ni tahun ni nampak tak naik data ni. Okey, tahun berikutnya kurang,
Okey, tahun ni berlaku negatif. Maksudnya dia berlaku deflation. Ya, 2009 deflation sebab dia baru lepas krisis ekonomi. Saya ingat lagi 2009 dekat Malaysia, even kilang-kilang pun banyak dia punya operasi slow okey, 2009 selepas krisis 2008 dekat US. Okey, ini semua deflation. Ini selepas perang. Berlaku perang dunia kedua. Okey, deflation. Lepas tu dia jadi inflation, terlalu tinggi. Okey, lepas tu dia jadi inflation, stabil lah. Lepas tu dia tinggi sampai 1980-an. Tak ada krisis. Macam saya cakap tadi, ada krisis. Okey, tapi dulu masalah dia, dulu dia orang hutang tak banyak, duit tak print banyak macam kita tadi dah tengok kan, stok print yang dia orang ada kan. 1980 memang sikit, tapi sekarang berkali-kali ganda. Okey, itu tak termasuk yang dia orang tengah propose lagi sekarang untuk 3.5 trilion untuk print lagi alright. Ini data-data dekat dia macam negeri lah, negeri di US, berapa dia punya inflation dia. Okey, Atlanta 4.32, Dallas 3.8. dia bergantung tempat juga, sebab macam Denver ni dia orang estimate kosong. Sebab Denver ni dia kawasan pedalaman sikit, kawasan Arizona apa kan, so dia orang jauh daripada bandar-bandar utama, so dia orang inflasi dia orang nak kira pun susah. Lagi satu, memang inflasi dia tidak begitu naik sebab memang pedalaman sikit lah ya. Okey, tengok Washington 3.14. Okey, ini anggaran saja. Saya percaya angka ini lagi tinggi lah. Okey, ini adalah yang inflasi yang tadi 5.2% kan tahun ni kan. Okey, boleh tahu food and beverage, average inflasi, total inflasi. Okey, harga naik, harga lah 2020 dengan 2021. Okey, housing. Okey, ini bukan pembelian lah, ini dalam sewaan. April transport. Okey, kita tengok transport, average inflation naik terus transportation 11%. Okey, memang satu angka yang agak banyak lah. Recreation, medical care, apa semua, education, other goods and services, semuanya naik semua naik. Alright. Okey, itu saja. Itu saja buat masa ni lah. Okey, kalau nak tahu dia punya buying power, okey, buying power kita boleh kaki kat sini juga. Okey, nampak tak buying power RM100 dalam tahun 1980 RM100. Okey, terus naik okey, terus naik over the time. Tengok, makin lama RM100 ni buying power of $100 over time, 1980 2021 makin menyusut kuasa beli. Okey, inilah
inflasi tahun-tahunan lah, daripada 1980 ke tahun ni lah 5.7. Okay. Kita boleh tengok average semua 1990 dia ada tinggi sikit. Alright. Okay, ni duit. Okay, $1 1980 hari ini dia jadi $3.32. Okay. Ini untuk untuk good and services saja, perkhidmatan dan barangan saja, tak termasuk, saya tekankan sekali lagi, tak termasuk inflasi aset. Inflasi aset dia orang tak akan kira dekat sini. Alright. Okay, maksudnya dulu ada 1 juta dan 980. Okay, hari ini dah 331 juta. Alright. Begitulah kita punya duit mengecil. Mengecil. Sebab tu harga, kita tengok harga, kita cakap harga naik, tapi sebenarnya nilai duit kita menyusut. Okay, alright. Saya rasa saya dah habis terangkan. Okay. Apa kata kalau kita akhiri video kali ini. Saya akan buat banyak lagi video ni akan datang. Boleh follow boleh follow, boleh channel ni. Okay. Okay, jangan lupa subscribe subscribe channel ni, like dan share. Okay, like dan share. Kalau ada apa-apa boleh komen di bawah. Di bawah ni saya akan reply. Jika komen anda bernas, saya akan reply. Dan ada apa-apa pertanyaan pun anda boleh bertanya. Okay. Kena subscribe, sebab kalau tak subscribe anda tak dapat notification kalau saya buat video yang baru. Okay. Dengan tu kita akhiri video kali ini, sehingga kita berjumpa lagi. Selamat maju jaya.